Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Muhammad Zakwan bin Zulkifli bersama rakan-rakan saya akan membentangkan serba sedikit mengenai sukan petong. Apa itu sukan petong? Sukan petong merupakan sebuah sukan yang dimainkan dengan menggunakan bowls atau sebiji bola yang buat daripada logam untuk menghampiri sasaran yang berupa sebiji bola kayu yang dipanggil jack. Permainan petong ini boleh dimainkan secara berseorangan, 1 lawan 1 atau secara berkumpulan 2 lawan 2 dan 3 lawan 3. Perkataan petong berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud kedua-dua kaki terikat yang menggambarkan pemain petong yang tidak boleh mengangkat kaki ketika melakukan balingan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah sejarah petong. Sejarah petong. Petong adalah sukan yang telah berkembang selama berabad-abad dan petong ini dimainkan dalam berbagai cara dan gaya. Sejarah permainan petong dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola dan jack ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai juga bahwa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan petong ini ke Marseille kira-kira 2600 tahun dahulu. Pada zaman pertengahan, permainan petong ini sangat populer sehingga ia dilarang dari dimainkan. Pada kurun ke-17, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja dan Raja Louis ke-14 telah meletakkan peraturan permainan ini kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Dikabarkan juga bahawa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola ini sebelum beliau bersiap siaga menewaskan bala tentera Spanyol. Sejarah moden permainan petong moden pula bermula di Closet Prancis pada tahun 1910 apabila seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan memalingkannya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Sukan ini kemudiannya berkembang ke semua jajahan Prancis di Afrika, Pasifik Selatan dan Eropah Barat. Pada akhir dekad, petong ini juga dimainkan di Eropah Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Jepun dan Singapura. International Petong Federation telah ditubuhkan pada tahun 1959 di Marshall. Persatuan ini mempunyai ahli seramai 600,000 ahli dari 52 buah negara. Kejohanan petong dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959. Sejarah petong di Malaysia. Sukan petong diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya. Pada pertengahan tahun 1989, Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang di-Pertua Angkasa memperkenalkan sukan ini kepada Koperasi Li Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petong telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara peresmian telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990, bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petong telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Malaya pada 24 April 1994, anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Peralatan permainan petong yang pertama sekali adalah balls, jack, pita pengukur, gelung, kain atau tuala kecil dan juga bag. Yang pertama sekali adalah balls. Balls berbentuk bulat dan diperbuat daripada logam serta berongga di bahagian dalamnya, mempunyai garis pusat antara 70.5 mm sehingga 80 mm, beratnya adalah antara 650 gram sehingga 800 gram. Ball ini mempunyai jenama tertentu, angka petunjuk, berat dan nombor siri tertera padanya. Ball juga digunakan dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persekutuan Petong Kebangsaan PPM. Seterusnya adalah jack. Jack berbentuk bulat tetapi diperbuat oleh kayu keras, mempunyai garis pusat antara 25 mm sehingga 35 mm, boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Pita pengukur meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, caliper dan tape gauge. Digunakan untuk mengukur jarak bol yang terdekat dengan kedudukan bola jack, mengukur kedudukan minima antara pemain dan jack dengan garisan gelanggang. Gelung
sebagai kawasan kedudukan permainan untuk melakukan lontaran dan juga berdiameter sebesar 50 cm. Kain atau tuala kecil adalah digunakan untuk membersihkan tangan dan bowl. Dan terakhir sekali, peralatan bag untuk mengisi peralatan petong. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik-teknik dalam permainan petong. Terdapat 4 teknik dalam permainan petong. Yang pertama, teknik asas memegang bus, teknik asas posisi kaki, teknik asas pointing dan posisi pointing, dan yang terakhir teknik asas shooting dan posisi shooting. Terdapat 4 teknik asas dalam memegang bus. Yang pertama, menggunakan 4 jari rapat tanpa menggunakan sokongan ibu jari. Yang kedua, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi tepi. Yang ketiga, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi depan. Dan yang terakhir, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi belakang. Terdapat 3 teknik asas posisi kaki. Yang pertama, kedudukan kaki separuh di hadapan dan separuh di belakang. Yang kedua, kedudukan kaki sama ataupun selari. Dan yang ketiga, kedudukan kaki setengah di hadapan dan setengah di belakang dan sedikit terbuka di bahagian belakang. Terdapat 3 teknik asas pointing. Yang pertama, lontaran rendah ataupun rolling. Yang kedua, lontaran sederhana, half loop, dan yang ketiga, lontaran tinggi, full loop ataupun high loop. Kaedah yang sama ini juga boleh digunakan untuk pointing dalam posisi berdiri. Seterusnya, posisi pointing. Terdapat 2 posisi pointing yang selalu digunakan oleh pemain. Yang pertama, paras kedua-dua lutut sama tinggi dan ini akan menghasilkan hayunan bola dari paras bahu. Dan yang kedua, paras lutut kanan lebih tinggi dan ini akan menghasilkan hayunan bola dari aras bawah. Terdapat 4 teknik asas shooting. Yang pertama, shooting golek ataupun rolling shooting. Yang kedua, shooting jatuh sebelum. Yang ketiga, shooting tepat. Dan yang terakhir, shooting tepat gantian. Seterusnya, posisi shooting. Yang pertama, pastikan kaki, lutut, badan, tangan dan jari berada dalam keadaan betul dan selesa. Seterusnya, tumpukan perhatian kepada target iaitu bola ataupun jack dan hayunkan tangan ke belakang dengan pergerakan seluruh badan dengan lembut. Pemain juga boleh membengkokkan badan ke hadapan untuk menambah kekuatan kepada teknik backswing. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang komposisi pasukan dalam permainan petong. Terdapat 3 kategori dalam permainan petong, iaitu yang pertama, kategori single, iaitu 1 lawan 1. Yang kedua, kategori double, 2 lawan 2. Dan yang ketiga, kategori triple, 3 lawan 3. Cara petang dimainkan. Tempat bermain. Petang boleh dimainkan di mana-mana sahaja asalkan tempatnya rata dan sesuai untuk bola mendarat. Gelanggar petang mestilah berukuran 4 meter lebar dan 12 meter panjang. Pilih pasukan. Bahagikan kepada 2 pasukan. Anda boleh bermain secara single iaitu dengan seorang lawannya seorang. Secara double dengan 2 orang lawan 2 orang. Dan secara triple dengan 3 orang lawan 3 orang. Seterusnya adalah pilih bol. Kedua-dua pasukan mestilah memilih bol dengan corak grup yang berbeza untuk membezakan milik pasukan kita dan juga milik pasukan lawan. Hal ini dapat memudahkan pemain untuk mengira mata. Seterusnya adalah untuk menentukan giliran. Arbiter akan membalingkan duit silih untuk menentukan pasukan mana yang akan mulai dulu. Membuang jack. Pasukan yang menang daripada lambungan silih tadi akan membuat keputusan untuk membuat penandaan permulaan dan juga membuang jack. Pasukan akan memilih salah seorang ahli daripadanya untuk membuang jack. Lokasi permulaan akan ditandakan dengan diameter sekurang-kurangnya 14 hingga 20 inci ataupun 3 kaki daripada apa-apa halangan. Bulatan akan dilukis dengan menggunakan kapur ataupun kayu ataupun seutas tali atau apa-apa sahaja dengan fungsi yang sama. Apabila bulatan dilukis, pemain akan masuk ke dalam bulatan dan pemain akan memastikan kedua-dua kakinya berada dalam bulatan tersebut dan pemain tersebut akan membalik cek. Membuang bol. Semua bol hendaklah dibuang dari dalam bulatan dengan kedua-dua kaki di dalam bulatan. Pemain yang pertama yang memulakan permainan akan masuk ke dalam bulatan dan kedua-dua kaki mestilah berada dalam bulatan tersebut. Apabila pemain membuat balingan bol,
pemain perlulah berada di dalam bulatan sehingga bol mendarat di atas tanah. Selepas itu, pemain boleh keluar daripada bulatan. Pemain yang seterusnya ialah pemain lawan akan masuk ke dalam bulatan untuk membaling bol. Pemain lawan akan membaling bol untuk mendapatkan jarak jack yang terdekat, ataupun pemain tersebut boleh membaling bol ke arah bol pihak lawan untuk memastikan pihak lawan tidak mendapat ukuran yang paling dekat dengan jack. Untuk memenangi pusingan ada dua cara, iaitu yang pertama, apabila bol kita dekat dengan jack, dan yang kedua, apabila dua bol kita dekat dengan bola jack tetapi ia berjauhan dengan bola pihak lawan, dan itu merupakan cara untuk mendapatkan mata. Untuk memenangi pertandingan, pasukan yang mendapat 13 mata terlebih dahulu akan dinobatkan sebagai pemenang, dan tiada lagi pusingan yang akan dijalankan setelah pasukan yang mendapat 13 mata. Antara maklumat yang pemain petang perlu tahu ialah score sheet. Score sheet ialah helaian atau lembaran kertas untuk menulis mata setiap pusingan. Arbiter. Arbiter merupakan gelaran kepada pengadil di dalam permainan petang. Arbiter berhak mengadili sesuatu permainan petang mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Pengadil juga berhak untuk mengantung ataupun menghalang mana-mana pemain untuk meneruskan petang jika tidak mematuhi atau mengikuti keputusannya. Gelanggang merupakan tempat permainan petang dijalankan. Ukuran minimum gelanggang ialah 4 meter lebar dan 15 meter panjang. Terdapat berbagai jenis gelanggang, antaranya gelanggang berkembang 4. Peraturan am dan jumlah artikel undang-undang dalam permainan petang. Okey, peraturan di dalam permainan petang ni merangkumi sebanyak 41 artikel dan ianya terdiri daripada 5 bahagian, iaitu yang pertama bahagian peraturan am, iaitu dari artikel 1 hingga artikel 4. Yang kedua, tata cara permainan, artikel 5 hingga artikel 20. Yang ketiga adalah pergerakan bola, artikel 21 hingga 24. Yang keempat adalah mata dan pengukuran, iaitu artikel 25 hingga 31. Dan yang terakhir adalah disiplin, artikel 32 hingga artikel 41. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan peraturan am dalam permainan petang dari artikel 4, iaitu lesen. Setiap pemain dalam permainan petang ini perlu mempunyai lesen ataupun permitnya tersendiri. Dan lesen itu tersendiri hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIPJP, di mana ianya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop serta ditandatangani oleh ahli yang berkenaan. Sebelum memulakan perlawanan ataupun permainan petang ini, setiap pemain itu perlu menunjukkan lesennya ataupun permit. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain untuk menunjukkan lesen masing-masing sebelum memulakan perlawanan, kecuali lesen-lesen mereka itu disimpan oleh pihak penganjur. Artikel 17 pula berkenaan dengan tingkah laku pemain dan penonton semasa perlawanan petang berlangsung. Okey, yang pertama, semasa pemain hendak membuat lontaran, para pemain yang lain dan penonton hendaklah senyap dan tidak membuat bising supaya tidak mengganggu pemain untuk membuat lontaran. Dan yang kedua, pasukan lawan tidak boleh berjalan atau membuat sesuatu yang boleh mengganggu pemain. Hanya ahli pasukannya sahaja yang boleh berdiri di antara kedudukan jack dan bulatan untuk menunjukkan arah yang perlu dituju. Seterusnya, pasukan lawan mestilah sentiasa berada di sebelah dua kedudukan jack atau di belakang pemain dengan jarak yang melebihi 2 meter. Dan yang terakhir, pemain yang gagal mematuhi peraturan tersebut setelah diberi amaran oleh pengadil boleh digantung daripada pertandingan petang tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berkenaan manfaat sukan petang. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan bermain petang. Antaranya ialah sukan petang amat mudah dan senang dimainkan oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur dan latar belakang, misalnya kanak-kanak, orang dewasa maupun orang kurang upaya.
Selain itu, sukan petang tidak memerlukan kekuatan fizikal kerana sukan ini hanya bertumpukan kepada kemahiran individu. Sukan petang boleh dimainkan di mana-mana sahaja asalkan tempat itu rata untuk dijadikan sebagai gelanggang permainan baik di padang, dewang dan sebagainya. Seterusnya, sukan petang ini tidak memerlukan pakaian yang khusus. Para pemain bebas mengenakan pakaian apapun kerana tiada kod pemakaian untuk sukan petang ini. Akhir sekali, sukan petang ini amat sesuai untuk dijadikan hobi kerana ianya dapat mengisi masa lapang kita dan menjadikan badan kita sentiasa cergas. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap anda semua dapat memahami sebab sedikit dan dapat mengetahui cara-cara untuk bermain sukan petong. Terima kasih. If only I could see your mind, like yellow flowers in the dark.